Okey, kita sambung 2.2 iaitu Heimlich Manoeuvre. Okey, awak tengok ya. Definisi, apakah Heimlich Manoeuvre? Bantuan kecemasan yang dilakukan untuk menyelamatkan seseorang yang tercekik. Apakah yang dikatakan tercekik? Keadaan yang berlaku apabila saluran pernafasan tersekat disebabkan oleh makanan atau benda asing. Okey, yang ni nota saja. Tengok, kita terus tengok pada latihan. Situasi mangsa memerlukan teknik Heimlich Manoeuvre. Situasi mangsa, awak ambil je jawapan 1, 2, 3, 4 ni. Ambil je ni 1, 2, 3, 4. Tulis je kat sini, tulis balik. Okey. Situasi mangsa, siapakah yang memerlukan Heimlich Manoeuvre ni? Memegang seseorang yang memegang leher dengan kedua tangan, tak boleh bercakap, kulit bibir semua. Awak salin je ya. Bagaimanakah tercekik boleh berlaku? Bagaimanakah boleh tercekik? Okey, awak boleh baca. Okey. Okey, yang ni semua boleh baca. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, kalau awak nampak gambar macam ni, namakan kaedah bantuan. Apakah kaedah bantuan, apa namanya? Yang tadi kita belajar kan? Heimlich Manoeuvre. Awak tulis kat sini jawapan. Nyatakan situasi untuk lakukan bantuan ini. Situasi untuk lakukan bantuan ini, awak tengok buku teks. Buku teks muka surat 25. Surat 25. Ada nombor 1 sampai nombor 4. Awak salin kat situ. Okey. Gambar rajah yang kedua, awak nampak pula seseorang menekan dada orang lain. Namakan kaedah bantuan yang kita dah belajar tadi. Apa dia? CPR. Nyatakan situasi untuk lakukan bantuan ini. Situasi untuk lakukan bantuan ini, awak refer muka surat 20. Buku teks. Ada 1, 2, 3. 1, 2, 3 je. Yang ni tak perlu. Okey. Kemudian kita terus pada helaian yang lagi satu. Helaian yang lagi satu ni nota saja. Tak ada apa sangat pun. Okey. Nota ni sama macam buku teks ya. Kemudian kita tengok soalan teruslah. Okey, latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan, Rajah 1.1 menunjukkan salah satu bantuan kecemasan dilakukan ke atas seorang mangsa. Okey, apa soalan dia? Namakan kaedah tersebut. Nampak orang tu macam tercekik kan? Heimlich Manoeuvre. Okey, boleh jawab. Nyatakan situasi yang membolehkan bantuan kecemasan itu dilakukan. Yang ni awak boleh pilih. Jawapan dia banyak. Awak boleh pilih mana satu. Awak nampak dia tercekik kan? Jawapannya ada di muka surat 25. Awak nampak dia tercekik kan? Situasi yang membolehkan bantuan kecemasan dilakukan apabila awak nampak seseorang itu memegang leher dengan kedua-dua belah tangan dia. So, ambil yang jawapan nombor 1 lah. Situasi yang membolehkan bantuan kecemasan dilakukan. Dalam buku teks ada 4 situasi. Tapi pada refer pada gambar rajah 1.1 ni, yang lebih sesuai jawapan yang pertama, memegang leher dengan kedua-dua tangan. C. Mangsa dikatakan tercekik apabila makan sesuatu. Bagaimanakah tercekik boleh berlaku? Okey. Bagaimanakah tercekik boleh berlaku? Rasanya ada kat nota tadi ni. Bagaimanakah tercekik boleh berlaku? Ni. Kalau tak ada kat sini, awak boleh tengok buku teks. Bagaimanakah tercekik boleh berlaku? Buku teks, awak pergi kepada muka surat 25. Okey, awak tengok barisan bawah sekali ni. Buku teks, saya ada sini. Buku teks. Muka surat 25. Muka surat 25.
Okey, muka surat 25. Okey, 25. Okey, Bagaimanakah tercekik boleh berlaku? Tercekik boleh berlaku bila saluran pernafasan tersumbat. Ini akan menghalang oksigen sampai ke paru-paru. Inilah yang dikatakan tercekik. Okey. Bagaimanakah tercekik boleh berlaku apabila saluran pernafasan tersumbat, iaitu trakea. Dan seterusnya menghalang oksigen daripada sampai ke paru-paru. Itulah yang tercekik dan dikatakan tercekik tu. Seterusnya, soalan D. Rajah 1.2 menunjukkan, okey, kita balik ke tadi. Okey. Rajah 1.2 menunjukkan keratan rentas kedudukan tangan semasa bantuan tersebut dikenakan. Jelaskan kedudukan tangan yang betul. Kedudukan tangan yang betul awak boleh tengok muka surat 27. Buku teks. Muka surat 27. Okey, kat sini. Ni. Yang ni. Letakkan genggaman tangan kanan di antara pusat dengan bawah rusuk mangsa. Okey, ambil jawapan ni. Okey. Kemudian, nyatakan langkah. Okey, kita terus. Nyatakan langkah yang perlu dilakukan selepas kedudukan tangan tersebut dibuat. Langkah apa? Tadi ni langkah 3 kan? Ni langkah 3. So, awak pergi salin langkah nombor 4. Okey, salin yang ni. Okey. Lepas buat langkah nombor 3, langkah nombor 4 lah. Tekan dan sentak ke atas dengan kuat dan cepat. Ambil sampai sini. Okey, saya bagi pen warna lain sikit. Okey. Ambil yang ni. Ni jawapan dia. Tekan dan sentak ke atas dengan kuat dan cepat. Tu jawapan dia. Okey. Okey, habis yang ni kita terus kepada layan yang seterusnya. Okey, kita tengok. Rajah 2 menunjukkan satu situasi di meja makan. Namakan kaedah yang digunakan. Orang tu tercekik kan? Heimlich manoeuvre, yang ibu jawab. Apakah kepentingan utama kaedah ini? Apakah penting kaedah ni? Untuk apa orang ni buat macam ni? Sebab nak menyelamatkan seseorang daripada tercekik. Dia buat macam ni sebab dia nak selamatkan diri dia daripada tercekik. Itu jawapan dia. Namakan gas yang diperlukan oleh sel badan, terutama otak. Sudah tentulah gas oksigen. Okey. Nyatakan kesan. Jika gas yang dinamakan DC tak sampai ke otak. Kalau tak sampai ke otak, apa jadi pada orang tu? Orang tu akan mati. Okey, jawapan dia mati. Kesan. Otak takkan dapat oksigen. Otak tak dapat oksigen dan seterusnya menyebabkan kematian. Senang je. Nyatakan kedudukan tangan semasa kaedah ni dilakukan. Soalan ni jawapan dia berulang-ulang. Kedudukan tangan, awak tengoklah tadi. Awak tengok di muka surat 27. Kedudukan tangan. Muka surat 27. Awak ambil nombor 3. Okey. Apakah fungsi kerusi di hadapan? Kerusi ni apa fungsi ni? Untuk nak beri tekanan kepada mangsa. Untuk beri tekanan. Untuk beri tekanan kepada mangsa. Apakah kesan kepada mangsa sekiranya tiada orang yang sanggup memberikan bantuan ini dengan segera? Kesan kepada mangsa. Kesan kepada mangsa. Boleh mati ya. Tak ada apa dah. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 3.
Rajah 3 menunjukkan satu keadaan yang berlaku di sebuah kedai makan. Nyatakan situasi di atas. Kan? Situasi apa yang awak dapat lihat ni? Seseorang tu tercekik. Bila awak nampak macam tu, maksudnya menunjukkan seseorang tu tercekik. Seseorang tercekik dengan makanan. Okey. Jelaskan bagaimana situasi yang dinamakan DA berlaku. Jelaskan bagaimana situasi itu berlaku. Macam tadi juga, tengok muka surat 25. Ulang macam tadi juga, muka surat 25. Okey, mana muka surat 25? Okey, ni. Sebab saluran pernafasan tersumbat. Ini akan menghalang oksigen ke paru. Itu jawapan dia. Dia ulang-ulang balik. Okey. Nyatakan satu kaedah yang dapat membantu mangsa. Kaedah apa? Heimlich maneuver. Salin je. Okey. Secara ringkas, terangkan kaedah DC dapat membantu mangsa. Secara ringkas, terangkan kaedah DC dapat membantu mangsa. Bagaimanakah kaedah tu dapat membantu mangsa? Jadi awak salin jawapan di muka surat 27. Okey. Awak ambil step nombor 3. Nyatakan secara ringkas, terangkan kaedah DC dapat membantu mangsa. Awak ambil step nombor 3. Letakkan genggaman tangan kanan di antara pusat dengan bawah rusuk mangsa. Letakkan tangan kiri di atas tangan kanan yang digenggam. Sentak dan step nombor 3 dan step nombor 4 lah saya rasa sesuai. Step nombor 4, tekan dan sentak ke atas dengan kuat dan cepat. Ambil sampai cepat saja. Ke surat 27. Okey. Jawapan dia awak ambil yang ni dan sambung sampai sini. Tekan dan sentak ke atas dengan kuat dan cepat. Okey. Kemudian E1. Adakah kaedah tersebut boleh dilakukan pada wanita yang mengandung? Jawapannya boleh. Boleh, ya boleh. Apakah cara yang boleh digunakan bagi menyelamatkan wanita yang mengandung daripada tercekik? Okey, yang ni tak ada dalam buku teks kan? Jadi, awak tulis itu kaedah yang sama. Okey, kaedah yang sama. Tetapi kedudukan tangan berbeza. Letakkan genggaman tangan kanan di bahagian atas dada mangsa. Letakkan genggaman tangan kanan di bahagian atas dada mangsa. Dan seterusnya, letakkan tangan kiri di atas tangan kanan yang digenggam dan tekan serta sentak ke atas. Okey, itu jawapan dia. Kemudian kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Kita tengok soalan. Rajah 4 menunjukkan 2 jenis bantuan kecemasan. Jenis bantuan kecemasan CPR dengan Heimlich maneuver. Nyatakan persamaan dan perbezaan. Persamaan dia dah bagi tahu.
Dia nak suruh kita isikan perbezaan. Okey, dua contoh situasi ni awak boleh tengok di muka surat. Dia nak dua kan. Kalau yang CPR ni awak tengoklah jawapannya di muka surat 20. Yang Heimlich manoeuvre ni jawapannya di muka surat 25. Situ ada 4, awak pilih 2. Okey, settle. Langkah pertama dilakukan. Langkah pertama yang kita perlu lakukan untuk kardiovaskular. Langkah pertama, awak tengok muka surat 22. Untuk Heimlich manoeuvre, langkah pertama yang perlu lakukan, awak tengok muka surat 26. Awak ambil step nombor 1. Yang ni pun step nombor 1. Sebab langkah pertama. Okey, seterusnya, mangsa sedar ataupun tidak sedar. Untuk CPR, mangsa biasanya tak sedar. Untuk yang ni mangsa sedar. Dia tercekik kan? Dia sedar lagi lah, dia tercekik tu. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Bantuan kecemasan merupakan bantuan awal yang diberikan kepada seseorang yang sakit atau pengsan secara tiba-tiba sementara menunggu bantuan polis. Pada suatu hari, Ali tiba-tiba rebah dan tidak sedarkan diri di sebuah pusat membeli belah. Jika anda berada di tempat kejadian, cadangkan kaedah pertolongan cemas. Yang perlu anda berikan. Okey. Kenal pasti tujuan. Tujuan dia adalah untuk memberikan bantuan kecemasan kepada Ali yang tiba-tiba rebah. Tujuan untuk memberikan untuk beri bantuan kecemasan. Pada siapa? Pada Ali yang tiba-tiba rebah. Okey. Itu tujuan kita, nak beri bantuan kecemasan. Namakan kaedah yang dilakukan. Kaedah apa? CPR ke Heimlich manoeuvre? Dia rebah dan tidak sedarkan diri kan? Kalau tercekik tu dia sedarkan diri. Tapi dia tidak sedarkan diri. Maksudnya kaedah CPR lah. Kalau tercekik dia sedar. Tapi ni dia tak sedarkan diri. Okey. Terangkan kaedah tersebut mengikut langkah-langkah yang betul. Terangkan kaedah tersebut. Maksudnya kita kena terangkan kaedah CPR. Kaedah CPR. Kita tengok muka surat 22 lah. Muka surat 22. Okey. Kita nak secara ringkas ya. Okay, kita tengok sini. Kita pilih yang mana ringkas. CPR. Okey, kita ambil ni. Okey, apa yang kita nak tulis? Kita tukar pen warna merah. Okey. Awak tulis pertama sekali periksa respon mangsa. Jadi awak tulis kita ambil yang ringkas saja dah. Periksa respon mangsa. Nombor 1. Okey. Nombor 2, buka saluran pernafasan. Okey. Dongakkan kepala mangsa ke belakang dan angkat dagunya untuk membuka saluran pernafasan. Ini step nombor 2. Dongakkan kepala mangsa ke belakang dan angkat sedikit dagunya. Macam kita tengok orang ni, dia angkat dagu dia ni. Okey. Untuk membuka saluran pernafasan. Okey. Dan step nombor 3, tekanan dada. Apa nak buat? Okey. Letakkan sebelah tapak tangan di bahagian tengah dada mangsa
Okey. Dengan memastikan tangan dalam keadaan lurus. Tekuk tangan tadi dan selang-selikan jari. Okey, ini panjang sikit lah. Bangun dan condongkan badan sedikit ke depan dengan bahu berada tegak dengan dada mangsa. Dan tekan ke bawah lebih kurang 5 cm. Lebih kurang 5 cm. Okey. Pelagi dan tidak lebih daripada 6 cm. Lepaskan tekanan dengan tangan. Okey. Kemudian bantuan pernafasan. Jika okey. Picit hidung mangsa dan hembuskan udara ke dalam mulutnya selama 1 saat setiap hembusan. Kita ambil yang ringkas saja, yang penting-penting saja. Okey, tu jawapan dia. Yang mana saya tanda warna merah tu, itu adalah jawapan untuk C. Okey. Seterusnya kita tengok soalan objektif. Objektif. Okey. Sekejap ya. Saya